الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang dihormati pimpinan Urustium Masjid Bukit Aman, para pegawai, para peserta yang sangat diraihkan, bakal jamaah haji, bakal jamaah umrah, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nota kita Ustaz ada bawa dah kat belakang tu. Siapa yang tak dapat lagi nota kita ni, mari menyahut lambaian Kaabah ada kat belakang. Dan hari ni Ustaz bawa yang baru, sayangi Mekah kiblat kita. Ambil dulu kat belakang. Jangan risau bab-bab bayar ni, jangan risau. Terlupa tak apa, buat-buat terlupa jangan. Terlupa tak apa. Jadi insyaAllah terus pada muka surat. Kita berhenti minggu lepas kita terus pada muka surat 18 dan 19. Muka surat 18, 19. Ambil dah. Dua pair kat belakang tu. Muka surat 18 dan 19. Muka surat 18 adalah ibadah umrah. Umrah kita pembina jiwa. Muka surat 19 buku ni mari menyahut lambaian Kaabah. Muka surat 18 berkaitan dengan ibadah umrah. Muka surat 19 berkaitan dengan ibadah haji.
Bismillahirrahmanirrahim. No. Ni tak. Talbiyah yang kita baca tadi pada muka surat 12. Sekali lagi kita baca talbiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum tu kita niat haji, latihan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku mengerjakan ibadah haji dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Niat haji pada muka surat 3. Kena buka-buka sikit muka surat. Buka muka surat 3 sekejap. Niat haji, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Siap dah nota kat situ. Niat umrah ada kat atas tu. Ustaz, saya sampai kat Mekah, saya nak buat umrah dulu. Niat umrah, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Sila. Jadi niat umrah, kerjakan umrah. Niat haji, kerjakan haji. Contoh nak mudah faham, sekarang ni masuk waktu zuhur. Kita yang laki-laki baru lepas sembahyang Jumaat. Selesaikan sembahyang Jumaat dulu. Dah sembahyang asar Ustaz, tunggu masuk waktu asar. Jadi kalau kita sampai ke tanah suci Mekah, kita akan mengerjakan ibadat umrah dulu. Ini bagi mereka yang sampai awal. Ustaz, alhamdulillah tabung haji beritahu saya penerbangan awal ke Mekah tahun ni. Contoh, Ustaz, saya sampai awal kat Mekah, saya nak buat apa awal-awal ni? Kerjakan ibadah umrah dahulu. Jadi kalau ibadah umrah ada cerita pada muka surat. Cuba tengok muka surat 18. Kita dah sebut berapa kali baru ni. Bagi kawan-kawan kita yang baru sampai, tu dia muka surat 18. Ini dia ibadat umrah kita. 5 rukun umrah, 2 wajib umrah. Boleh tengok tu, umrah kita pembina jiwa. Niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur, bergunting umrah, tertib umrah. Ustaz, berulang lah umrah pertama, umrah kedua, umrah ketiga. Ya, kita buat umrah 3 kali. Ini sebelum COVID-19. Dengar cerita akan datang sekali saja. Tak boleh repeat tak ada. Orang terlalu ramai, queue panjang. Dah viral lah. Orang nak buat tawaf umrah pun queue dalam masjid tu, tahu lah. Kat luar tu nak masuk ke dalam masjid tu dah queue dah begitu panjang. Jadi mungkin peluang untuk kita buat umrah hanya sekali. Haji memanglah sekali. Dan tidak ada umrah sunat dan tak ada tawaf wada' dah. Hanya sekali itu saja. Silap-silap dengar cerita pula yang kedua, pendapat yang kedua, kita yang dah pernah pergi umrah, sebelum ni, just datang buat haji saja. Sebab nak potong queue ramai sangat orang. Just kita datang untuk menunaikan ibadah haji sahaja. Wallahualam. Kita tak tahu. Menteri agama kita berlepas ke Mekah pagi tadi. Untuk memperhalusi Perdana Menteri kita yang pergi ke Mekah baru ni, memperhalusi. Dan balik insyaAllah ada berita-berita besar yang akan diperhalusi oleh pihak tabung haji pula, dan akhirnya diturunkan kepada kita. Boleh tengok pada muka surat 18 tu, rukun umrah ada 5, wajib umrah ada 2.
Okey, niat umrah. Kita praktis sekejap. Niat umrah, sahaja aku mengerjakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Cuba perhatikan niat itu. Ada dua segmen. Segmen sahaja aku mengerjakan umrah, yang kedua sahaja aku berihram. Apa maksud dua item tu? Pada muka surat 3 lah. Sama macam haji pun ada, sama juga. Haji pun sama juga. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Pertama haji itu sendiri, dan yang kedua ihram itu. Apa maksud haji dengan ihram? Haji itu laksanakan rukun haji. Ihram itu berpantang ihram dengan haji. Okey, kita dah tengok niat tu. Sebaik saja kita berniat, apa yang patut kita jaga? Apa yang patut kita fikir? Dua. Kita kena, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita lakukan? Rukun-rukun haji, rukun-rukun umrah. Yang itu yang patut kita lakukan. Dan apa yang patut kita tinggalkan? Larangan ihram. Kan? Larangan ihram. Boleh tengok pada muka surat 3 tu. Niat ihram umrah, dan lanjutannya pada muka surat 18 niat ihram haji, dan lanjutannya pada muka surat 19. Umrah step by step, muka surat 18. Umrah step by step pada muka surat 18. Apa yang perlu dilakukan sebelum mikat? Mikat ni sebelum sampai ke tempat kejadian, tempat yang kita mula-mula nak niat tu. Pertama, kita kena lakukan amalan sunat sebelum ihram. Mandi sunat ihram, berpakaian ihram. Kemudian kita berniat ihram. Tadi kita dah niat ihram dah. Sebaik saja kita berniat ihram, kita akan tengok kotak tu, memelihara 13 larangan ihram. 13 larangan ihram kita kena jaga. Benda yang tidak boleh dilakukan semasa ihram. Jadi ada dua benda, do and don't. Apa yang patut kita lakukan? 5 rukun umrah, 2 wajib umrah. Benda apa yang patut kita tinggalkan? 13 larangan ihram. 5, 2, 13. Ni nak main pakai tangan kita, tengok 5, 2, 13. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. 3 campur 10. Cuba ikut Ustaz. Letakkan buku-buku tu. Allah, minta maaf tak ada meja. Allah, kan? Okey, apa yang Ustaz cerita tu dekat tangan kita. Nota tu dekat tangan. 5, ikut Ustaz. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. Ini cerita umrah. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. 5 rukun, 2 wajib, 13 larangan ihram. 5, 2, 13. Itu dia cerita umrah. 5 rukun. Yang pertama niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur bergunting. Semua ada dalam nota tu, muka surat 18. Dan yang terakhir niat, yang terakhir tertib umrah. Cuba berarti betul tak tu? Sama. Niat, tawaf, sa'i, bercukur, bergunting, tertib. 5, 2. 2 ni apa? 2 ni? 2 ni ialah tu dia. Tengok yang sub kepada yang nombor 1 tu. Niat umrah rukun tu. Niat ihram di mikat dan jaga atau pelihara 13 larangan ihram. 5, 2, 13. 13. 3 yang pertama
larangan ihram yang tak boleh dilakukan. Yang pertama melibatkan hubungan lelaki dan wanita. Semasa ihram haji dan umrah tidak boleh berkahwin. Ustaz, kami sepasang yang bertunang, Ustaz, kita orang pergi umrah ni. Ada yang pergi bertunang, yang bertunang pergi umrah nak nikah dekat Mekah, ada. Berlaku. Orang Arab sendiri pun, orang Malaysia sendiri pun. Tapi pastikan bakal pengantin ni dua-dua selesai ihram umrah. Jangan sangkut. Macam mana contoh sangkut? Lelaki selesai umrahnya, yang perempuan tiba-tiba nak start tawaf umrah, datang haid. Haid dia pula dalam 7 hari. Umrah tak selesai, boleh tak akad nikah? Tak boleh. Tiba-tiba boleh berlaku keadaan orang perempuan ni merahsiakan status haid dia. Dia diam-diam dia buat tak, dia nak kahwin juga. 15 tahun kemudian ketika kursus haji, couple ini datang, kan, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya masalah bla bla bla. Ceritanya 15 tahun yang dahulu. Nampak macam baguslah kahwin dekat Mekah. Rupanya ada insiden-insiden yang rahsia. Kemudiannya rupanya berkahwin dalam keadaan ihram, sedangkan dia larangan. Dia boleh jadi macam tu. Jadi hati-hati isu-isu yang berkaitan dengan. Jadi semasa dalam keadaan ihram boleh kahwin. Pastikan yang lelaki, couple suami isteri, bakal suami bakal isteri ni, ihram umrahnya dah selesai. Kalau ihram tak selesai, beritahu, minta maaf, beritahu saya dalam keadaan ihram umrah ni, saya okey, kena tangguh. Kenapa pilihannya dia? Tangguh ke depan, ajak ke depan. Ajak ke depan, balik Malaysia. Dalam nikah kat Malaysia. Tak apa. Tak kedainya nikah kat Malaysia, bukan tak kedainya nikah di Mekah. Jadi larangan ihram yang 13 tu ada pada muka surat 13. Cuba tengok pada muka surat 13. Muka surat 13 selepas talbiah tadi. Muka surat 13 dalam buku Mari Menyembah Lambaikan Kaabah, nota dah siap, tak payah nak catat-catat dah. Meja pun tak ada. Ada dalam ni dah. Larangan, 3 larangan yang pertama tu, larangan berkahwin, mengahwinkan atau menerima wakalah perkahwinan. Kan? Larangan yang kedua, dah berkahwin suami isteri, hubungan, mukadimah hubungan suami isteri tu pun tak boleh. So, be focus. Saya secara peribadi pernah menjadi mutawif kepada 50 couple terpilih tahun 2017. Itu memang suami isteri je, package suami isteri saja. Suami kena bayar 50,000, isteri kena bayar 50,000. Waktu tu lah. Kalau sekarang ni harga, saya ingat seorang suami isteri seorang di 100. 100 package 2 orang sebilik, hotel dekat, sangat dekat. Jadi saya dah berdebar tu, sudah kena jaga package ni, kena ceramah betul-betul ni. Kena ceramah betul, tajuk semua tajuk matinya, kan. Tajuk semua insaf semua kan. Tapi alhamdulillah, macam mana pun ada satu couple yang terlibat dengan isu yang tak dapat nak menjaga larangan ihram ni. Jadi ini dia, mukadimah hubungan suami isteri pun tak boleh. Poin nombor 3, larangan hubungan suami isteri semasa dalam keadaan ihram umrah. Ya, dilarang. Ihram haji pun ya, termasuk juga dilarang. Ni 3 ni, yang 3 ni, yang tadi sebut ni, 5, 2, 3. 3 ni, 3 yang pertama perkahwinan, mukadimah hubungan suami isteri. 3 larangan yang pertama di dalam ihram umrah dan ihram haji. 10 yang berikutnya itu ada dinyatakan situ. Larangan memakai pakaian berjahit, bersarung, bercantum bagi lelaki. Tidak ada jemaah haji memakai pakaian yang kita pakai hari ini, lelaki, di padang Arafah. Tak ada. Yang adalah yang dalam gambar tu, pakaian ihram. Sejak dulu, 1400 tahun dulu, sampailah haji dan umrah sekarang ni, semuanya memakai pakaian ihram. Sangat sederhana. Saya mencadangkan dan menyarankan jemaah lelaki yang belum pernah memakai pakaian ihram, kena berlatih pakai dah. Tapi saya lambat lagi lah Ustaz, saya baru buat rayuan. Tak, rayuan tu tak apalah, beli je pakai. Kalau suami tak bab beli ni, orang lelaki ni payah, orang perempuan belikan, si isteri belikan dulu. Kan?
Rasanya kat Shopee pun dia macam-macam ada kat Shopee kan. Shopee je. Tengah buku ustaz ni tak ada kat Shopee. Tadi ada orang tanya, "Ustaz tak ada kat Shopee ke?" Beli je lah dekat kain-kain ihram, sampai kat rumah tu, "Bang, pakai bang." Keta-keta orang tu okay. Takut kan, banyak dosa lah. Tak ada kena banyak dosa. Dosa tu hal lain. Ni nak pakai, nak pergi umrah ni kan. Dia pakai pakaian ihram, berlatih. Ada nak pakai benda dalam ke? Tak ada. Itulah pakaian dalam dan luar bagi jemaah lelaki. Sangat sederhana. Memang lain macam. Kita yang dah biasa pakai macam ni, kan first time pakai tu nak menangis. Pakaian ihram yang kita pakai itu persis pakaian yang lama kita akan pakai dalam alam barzah. Pernah tengok tak arwah-arwah ataupun jenazah lah, dia masuk dalam kubur, ahli keluarga hantar sepersalinan. Takut-takut arwah nak salin pakaian ke? Tak. Pakaian kain kafan itulah pakaian yang paling lama, dan warna putih adalah warna yang paling lama dekat kehidupan kita di alam barzah. Sebab tu latih-latih kita untuk pakai berwarna putih. Warna putih adalah warna yang paling afdal kita pakai, khususnya pada hari Jumaat. Memang warna yang paling bagus kita pakai kerana kemuliaan hari Jumaat, kerana mengikut sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan memakai penutup kepala bagi lelaki, kopiah, songkok, serban, tengkolok, apa lagi, tanjak kan bagi lelaki. So open kepala bagi lelaki, jemaah lelaki. Larangan memakai penutup muka bagi wanita. Dah ustaz, musim Covid ni macam mana? Dah keluar dah fatwa berkaitan dengan isu ni. Untuk orang perempuan, oleh kerana isu kesihatan, pakai tidak berdosa, namun kena bayar dam. Itu bagi orang perempuan. Namun kena bayar dam. Maksud kena bayar dam tu, kena belanja orang Mekah makan. Jadi tak ada rasa susah hati kalau sebut berkaitan kena bayar dam. Allah, saya tak kena apa-apa dah kena bayar dam. Tak, maksud dam tu ialah belanja orang Mekah makan. Belanja orang Mekah makan. Macam mana nak belanja orang Mekah makan? Cari 10 orang fakir miskin, bagi setiap fakir 10 orang fakir miskin itu 2 cupak makanan. 2 cupak makanan. Itu boleh diuruskan oleh agensi ataupun pihak tabung haji. Kita wakilkan saja nanti. Yang ketujuh, larangan mengerat kuku dan kaki, mengerat kuku kaki dan kuku tangan. Hari ini hari sunat mengerat kuku kaki dan kuku tangan bagi kita yang kukunya panjang. Hari Khamis sunat, hari Isnin sunat, hari Jumaat sunat. Dari segi mingguan sunat mengerat kuku. Adapun semasa dalam ihram haji, ustaz, saya dalam ihram haji dalam 6 hari lah ustaz. 6 hari ni apa yang tak boleh buat? Antara yang tak boleh buat dalam 6 hari dalam keadaan ihram umrah ataupun dalam ihram haji lah 6 hari, ataupun 3 hari ataupun 4 hari. Ihram umrah biasanya sekejap je, dalam sekitar 4-5 jam saja. Dalam tempoh itu, larangannya ialah larangan mengerat kuku kaki dan kuku tangan. Larangan. Kalau kerat juga sengaja berdosa, kena bayar dam. Dam ni tengok berapa banyak kerat. Alhamdulillah ustaz, saya dah kerat semua kaki, semua kuku kaki, kuku tangan. Kalau dah kerat semua, itu dia boleh pergi sampai dam seekor kambing. Kena sembelih seekor kambing, dan belanja orang Mekah makan. Dengan kalau sengaja berdosa, kena bayar dam. Itu kena konsultasi. Selepas berlaku tu, kita boleh rujuk pada pihak guru agama. Larangan mencabut bulu-bulu atau rambut pada tubuh badan. Kadang-kadang bukan isu cabut, isu dia kita gosok kepala kita ketika berwuduk juga boleh menyebabkan gugur rambut. Kita basuh rambut kita, kepala tengok, angkat balik, ada rambut. Ini juga termasuk di dalam larangan ini, kecuali rambut yang memang dah gugur. Dalam bab ni ramai jemaah wanita mengadu dalam keadaan ihram, bila pakai serkup tu, bila tanggal serkup tu dengan serkup tu ada rambut. Ni macam mana ustaz, kena bayar dam ke? Kalau rambut tu rambut yang sememangnya dah gugur, tidak kena
bayar dam. Dia memang gugur dengan sendiri. Yang dimasukkan kena bayar dam itu ialah rambut yang gugur disebabkan perbuatan kita. Dengan sebab kita sikat dalam keadaan ihram, janganlah sikat. Kita tahu dengan sebab kita sikat rambut kita gugur. Kalau sikat juga, maka sudah melakukan larangan ihram, iaitu larangan mencabut bulu atau rambut. Termasuk juga bukan rambut saja, bulu-bulu yang ada di tubuh badan kita. Maka apakah pilihan yang ada? Sebelum niat ihram, pendekkan rambut kita. Potong apa yang patut potong, trimkan. Kita yang lelaki rambut panjang, potong rambut sebelum memulakan agenda ihram, sebelum berniat ihram. Begitu juga yang kuku tadi, kerat kuku sebelum berniat ihram. 9. Larangan memakai sarung tangan. Sarung tangan untuk lelaki dan wanita, open macam ni. Tangan sarung lengan yang macam ni. Kalau macam ni orang perempuan dah tidak aurat dah ni. Orang perempuan kalau macam ni, ini dikira pendedahan aurat. Ini kena pakai stokin lengan. Adapun stokin tangan ini, sarung tangan ni adalah larangan open. Kena open bagi lelaki dan perempuan. Larangan memakai wangian semasa ihram. Adapun sebelum ihram sunat ni semasa. Larangan memakai wangian. Sama ada kita pakai ataupun orang lain tolong pakaikan. Orang lain tolong renjiskan. Ia merupakan satu larangan. Dan Ustaz, saya tak sengaja orang yang renjiskan, cepat-cepat basuh. Kalau kita biarkan saja, kita termasuk di kalangan mereka yang melakukan larangan ihram ini. 11. Larangan memakai minyak. Ni minyak janggut, minyak rambut, merapikan janggut. Ini termasuk larangan juga semasa dalam keadaan ihram. Namun sebelum berniat ihram, hukumnya sunat. Larangan mencabut dan mematah pepohonan, dedaunan, hatta dedaunan. Nampak daun, dahlah pokok kat Mekah ni tak banyak. Kita pakat bergotong royong main petik seorang satu, habis lah. Jadi larangan tu sejak daripada awal lagi. Biarlah pokok tumbuh-tumbuhan yang payah nak tumbuh kat Mekah ni tumbuh dengan elok. Kita pula memang dilarang untuk mematah, mencabut. Dan Ustaz, saya nampak di BKL Mekah buat kerja. Itu di BKL Mekah. Kita di BKL KL. Jangan buat kerja kita mentang-mentang unit bahagian pokok kat di BKL, nak bawa ke sana kita jemaah haji. Yang terakhir, larangan berburu binatang buruan. Kita tak terasa sangat poin yang nombor 13 ni, sebab kita tidak pernah ada kerjaya sebagai seorang pemburu binatang buruan. Tapi mereka yang berburu pula tu, lalu pula padang pasir, naik pula kuda, naiklah unta nak pergi ke Mekah. Tengah-tengah padang pasir tu akan nampak pemandangan indah, sekumpulan rusa lah kan. Jadi bila rusa tu dengar je labbaik Allah, dia pun keluar ramai-ramai. Jadi pemburu nak labbaik Allah, tak edit tahu. Jadi sempatlah rusa ini membiarkan ada waktu-waktu tentu, masa yang aman untuk mereka meneruskan generasi dia. Itu ada pada bulan-bulan haram, bulan-bulan berkaitan dengan ibadat haji. Ini berkaitan dengan larangan ihram. Okey, muka surat 18, 19 kita dah tengok dah dulu, bahawa selepas berniat sampai ke Mekah, kita akan mengerjakan ibadat tawaf. Cuba perhatikan tawaf pada muka surat 14. Kita dah bincang pertemuan lepas tawaf, bagaimana pelaksanaan ibadat tawaf, syarat-syarat tawaf. Ada bacaan-bacaan dia. Pusingan pertama tu muka surat 14. Kita cadangkan jemaah memperbanyakkan istighfar. Cuba kita sama istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya contohkan rostrum ni lah.
Pusingan pertama, bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kucuk tanpa bunyi, bismillahirrahmanirrahim. Saja aku menjalankan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kita pun astaghfirullahalazim. Sama-sama. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah, Allahu akbar. Masuk pusingan kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ruku yang mana? Bismillah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di rukun hajat aswad, masuk pusingan yang kedua dah habis, masuk pusingan yang ketiga. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sampai di penjuru ya mani, bismillah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di penjuru hajat aswad, bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kucuk tanpa bunyi. Kemudian kita masuk pusingan yang keempat. Zikir dia, subhanallah, 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 subhanallah. Bismillah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sentiasa mengirikan Kaabah. Semasa tawaf tu sentiasa mengirikan Kaabah. Pastikan kita dalam keadaan berwuduk. Batal wuduk kita dengan cara mungkin terkentut, kita berhenti, ambil wuduk, masuk balik di tempat mana kita batal tadi. Tak perlu start pada awal. Okey, masuk pusingan yang ke-6. Pusingan ke-6, alhamdulillah. Pusingan kelima, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tengah-tengah tawaf boleh tak kita berdoa dalam bahasa kita? Boleh? Boleh? Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Boleh. Tapi bila doa menyebabkan ampun dosa ni, jangan kuat-kuat sangat. Nanti orang sebelah kata, banyak dosa. Jangan kuat sangat. Ya Allah, oh yes. Yalah, kan kita doa-doa yang tu pelan-pelan sikit, jangan kuat-kuat. Boleh, kan? Tapi kita akan jumpa negara lain dia doa, kita tak faham doa ni. Yalah, orang Turki, orang Pakistan, dia doa dalam bahasa dia, kita pun tak faham. Kalau doa dalam bahasa Arab, kurang-kurang boleh kita faham. Menunjukkan semasa tawaf boleh berdoa dalam bahasa kita, kan, dalam bahasa kita sendiri, tak ada masalah. Dan boleh berzikir dalam bahasa Arab. Boleh baca Quran. Ustaz, pusingan pertama saya nak baca Al-Baqarah lah. Boleh, tak ada masalah. Seorang lagi, Ustaz, saya nak baca Al-Ikhlas 1000 kali. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya nak baca Al-Fatihah. Boleh. Jangan menasyid sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah boleh lah, tapi nasyid tu jangan nasyid. Bersyair pun tak boleh. Janganlah bersyair, kan. Contoh apa bersyair? Macam mana syair tu? Apa nama syair? Syair bahasa Arab tak boleh, sebab dia bukan zikir. Kita hendaklah berzikir. Oh, ada. Okey, seterusnya pusingan yang ke-7. Masuk pusingan yang ke-6, Allahu akbar. Masuk pusingan yang ke-7, berdoa bermunajat. Boleh. Ini cadangan. Ustaz, sepanjang tawaf saya tak nak ikutlah yang Ustaz buat ni. Saya baca Quran. Boleh? Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah.
Bermakna semasa tawaf kita doa-doa yang disebutkan ini adalah yang pertama sekali itu boleh tengok tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ini di permulaan tawaf. Dan setiap kali kita sampai di penjuru, dia ada penjuru ini penjuru Hajar Aswad, ini Kaabah, ini penjuru Iraki, ini penjuru Syami, ini penjuru Yamani. Dua penjuru ada lambai. Yamani, Bismillah, Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penjuru Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, lambaian berkucup, hukumnya sunat. Adapun penjuru Iraki menghadap negara Iraq, penjuru Syami menghadap negara Syam, negara Syria, yang ni tidak sunnah untuk kita lambai. Tidak ada lambai-lambai. Tapi Ustaz, saya nampak kawan saya Ustaz, saya pun lambai. Itu lambai kawan. Boleh lah. Tapi jangan lambai ini, lambai penjuru Iraki ya. Kat sini ada Hijir Ismail Hatim, Kaabah tu lah. Kan. Kita pusing. Inilah Kaabah dulu, kini dan selamanya. Jadi tawaf tawaf umrah, tawaf haji. Apa beza tawaf umrah, tawaf haji? Tidak ada beza dari segi amalan. Tawaf umrah rukun dalam ibadah umrah. 5 rukun niat tawaf, ni dia tawaf. Dalam ibadah haji pun ada juga tawaf. Tawaf dalam ibadah haji. Tawaf dalam ibadah haji juga merupakan suatu rukun juga. Dari segi amalan sama, yang membezanya niat. Kalau umrah, tawaf umrah saja aku mengerjakan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kalau haji, saja aku mengerjakan tawaf haji 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah sa'i. Sebelah dia cuba tengok ibadah sa'i. Selepas selesai ibadah tawaf, kita akan mengerjakan ibadat sa'i. Apa persamaan tawaf dengan sa'i? Kedua-duanya dilakukan di bumi Mekah. Lagi, apakah persamaan tawaf dengan sa'i? Kedua-dua item ini, tawaf dengan sa'i, merupakan satu ibadah dalam umrah dan ibadah dalam haji. Apa perbezaannya? Tawaf mengelilingi Kaabah, sa'i berulang alik di antara dua bukit, Bukit Aman dengan Bukit Gantang. Betul atau tepat? Bukit apa nama yang berkait dengan sa'i ni? Bukit yang jauh, Bukit Sofa. Jauh ke dekat Bukit Sofa? Not so far. Bukit Sofa, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di mana letak bukit ni? Tidak jauh dengan Kaabah. Dulu Kaabah satu, lain cuma ada rumah waram, betul kan? Sekarang zaman dah berubah sejak daripada zaman Saidina Umar selaku khalifah. Saidina Umar beli rumah sebagai kerajaan. Dia beli rumah, dia beli tanah dengan tanah sekali, ganti rumah warak tu, Syekh Arab tu pergi tempat lain. Kawasan tu digazet menjadi Masjidil Haram. Sikit demi sedikit, 1400 akhirnya yang kita tengok sekarang ni. Jadi sampai Bukit Sofa dan Bukit Marwah tu sudah pun berada dalam kompleks Masjidil Haram. Jasa orang-orang yang terdahulu kan, pangkat mak ayah, tok nenek kita dulu, sampai dah hari ni kita orang yang belakang menikmati. Macam ni lah, ni masjid kita ni. Orang yang terlibat dalam masjid ni dah meninggal dah. Mudah-mudahan mereka ada saham, dan giliran kita pula, saham kita pula untuk kita meninggal dan kita menikmatinya. Hari ni apa yang kita dibuat sekarang ni, orang yang terlibat dalam rangka dasar apa semua, kok ada orang sumbang, ada buka, mereka sedang menikmatinya. Giliran kita pula sekarang ni, kita pula dengar ada orang nak buat masjid apa, kita pun ada masuk lah RM1-2 hari Jumaat ni. Ada orang nak bina masjid lah, kita pun masuk. Allahuakbar. Meninggal kita pula, orang tu pula, dah Ustaz tak sempat nak tulis cek apa nak masuk surau khabar. Tak payah, malaikat catat siap lah. Jadi itulah ibadat kita pada hari ini. Kita teringat Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail, iaitu berkaitan dengan Kaabah. Sa'i mengingatkan kita siapa? Siapakah peribadi tokoh yang bila setiap kali kita bersa'i, kita teringat akan dia? A. Sayyidatina Khadijah. B. Sayyidatina Fatimah. C. Sayyidatina Hajar. D. Siti Sarah. Jawapannya
C, siapa dia tu? Sayyidatina Hajar. Siapa Hajar? A, isteri Nabi Ibrahim AS. B, ibu Nabi Ismail. Mana tu betul? Kan? A ataupun B, ataupun C. A dan B. C lah, A dan B sekali. Isteri Nabi Ibrahim AS merangkap ibu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Siapa dia? Hajar. Hajarlah yang berulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah. Mengapakah Hajar berulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah? Kerana waktu tu haus. Haus sebab buka puasa ke? Tak, bukan cerita sebab ni survival. Untuk diri dia tak kisah. Ni anak dia yang kecil ni sedang menangis. Ismail sedang menangis. Akhirnya di manakah air Zam-Zam itu? Air Zam-Zam tu kalau katakan tiang tu lah, tiang tu Kaabah, yang tiang tengah ni Kaabah, Bukit Safa di sini. Bukit Safa di sini. Kan? Kaabah di sana. Bukit Marwah di sana. Oh, Kaabah kat sana pula. Tu Kaabah no. Hujung no, Kaabah. Contohlah Kaabah kat depan ni, kan? Bukit Marwah sana, Bukit Safa sini. Bukit Safa, Bukit Marwah. Saya nak bersa'i. Daripada Bukit Safa ni saya kena menghadap ke arah Kaabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hati, sahaja aku menunaikan ibadah sa'i. Sa'i umrah Safa Marwah 7 pusingan karenamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Niat dalam hati. Kita pun bismillahirrahmanirrahim, turun daripada Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Berjalanlah Bukit Safa dan ke Bukit Marwah. Berapa jarak? Minggu lepas kita dah bincang. Berapa jarak? A, 420 cm. B, 420 meter. C, 420 km. Mana satu? Jauh. Kan? Senang dapat agak kan? Ekstrim sangat yang C tu, 420 km. Pendek sangat, 420 cm. Jawapannya apa? 420 meter sekali jalan. Kali 7 hampir 3 km. Untuk kita selesaikan ibadah sa'i. Cuba sebut. Sebab ada orang sebut sa'i. Sa'i. I buat sa'i tu kan? Sa'i. Sa'i. As-sa'yu. Ibadah sa'i. Ibadah sa'i, Bukit Safa, Bukit Marwah. Apa beza tawaf dengan sa'i? Antara beza yang ketara ialah tawaf kena ada wuduk sepanjang tawaf, adapun sa'i tidak perlu ada wuduk. Ustaz, semasa sa'i saya terkentut lah Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Kentutlah lagi, tak apa. Apa maksud Ustaz? What does it mean? Nak menunjukkan bahawa semasa sa'i, wuduk tidak diperlukan. Kalau ada wuduk, hukumnya sunat. Tapi Ustaz, saya nak wuduk lah Ustaz. Ini sa'i haji. Terbaik. Kita berwuduk untuk sa'i, hukumnya sunat. Berwuduk untuk tawaf, hukumnya wajib. Itu beza tawaf dengan sa'i. Jadi tengok tu macam mana nak baca tu. Saya baca muka surat 15 tu, jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sampai dekat lampu hijau macam ni lah. Lampu hijau. Sampai lampu hijau, kita yang lelaki sunat berlari-lari anak. Beginilah, berlari-lari anak. Kan? Nak baca apa Ustaz? Ini dia. Tak hafal Ustaz? Pegang buku ni.
Tertinggal buku Ustaz, ambil yang e-book. E-book boleh. Ambil e-book, baca ke handphone boleh juga. Handphone tinggal Ustaz, bacalah apa nak baca, tak ada masalah. Hukum sunat belaka. Tak ingat Ustaz doa, ya Allah ampunkan dosaku, itu pun dah mantap. Ustaz, saya tak ingat lah doa-doa itu Ustaz. Saya nak baca, ya Allah ampunkan dosaku, terbaik. Boleh? Itulah doa saya Ustaz. Tapi nangis saya Ustaz. Elok, nangis saya mahal kan. Boleh tak tahu? Macam-macam doa Ustaz. Penat nak baca Ustaz. Tak apa, ini Jan nak beritahu. Kadang-kadang dalam hidup kita ni ada satu masa kita nak baca doa lain lagi. Asyik baca doa, ya Allah ampun dosaku je, Rabbil firli wali. Tambah sikit doa-doa yang lain. Ini dia, Rabbil fir. Saya baca jemaah ikut. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuslah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau Allah yang Maha mulia, lagi Maha pemurah. Sampai di Bukit Marwah, kita pun contoh sampai dekat Bukit Marwah, kita menghadap kat Kaabah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ulang balik apa yang kita buat tadi. Copy paste je. Ulang balik. Kan? Ulang balik. Nak apa nak, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Berulang alik Sofa Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Bukit Marwah. Berakhir di Bukit Marwah nak buat apa? Kita pun berdoa. Dan kita pun masuk muka surat 16, bercukur bergunting. Kita dah sebut pertemuan lepas, bercukur bergunting. Gunting tak bawa lah Ustaz, pergi kedai gunting. Sampai kedai gunting, duit tak bawa lah Ustaz. Kena ada je alasan. Tak apa, balik ke bilik penginapan. Kunci tak bawa lah Ustaz. Ya Allah, kunci tinggal kat mana kan. Pinjamlah duit kawan lah sekali kedai gunting tu. Mat, pinjam duit kau kejap nak gunting rambut. Boleh kan. Gunting rambut ataupun botak. Bagi orang perempuan hanya satu pilihan saja, bergunting. Kita orang lelaki bercukur atau bergunting, atau bergunting kemudian bercukur, atau bergunting saja macam orang perempuan. Boleh kan. Ceritanya apa? Gugurkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut. 3 helai rambut. Menarik bab bercukur bergunting ni dalam hidup kita. Dia dalam bab kecantikan, nak mencantikkan, nak merapikan tu kita punya rambut. Pergi salon lah, pergi apalah kan. Cerita bab kedai gunting lah, kena bayar satu angka. Berapa ringgit kan kalau kita orang lelaki gunting? Berapa? Sekali RM10. Kalau yang sikit ada RM20. Orang perempuan berapa kedai-kedai gunting orang perempuan? Berapa kos dia? Kan? Jadi bayangkan, dimasukkan segmen yang agak peribadi ni ke dalam satu ibadat yang besar yang menghasilkan kemaburan, haji mabrur. Mana mungkin seorang yang haji mabrur dia tak bercukur gunting. Bercukur gunting kita boleh hantar, tak nak orang lain, saya nak gunting rambut saya, boleh. Nak suruh orang lain gunting rambut kita pun boleh. Tapi yang pastinya orang yang gunting rambut kita tu orang yang sama level dengan kita ataupun lebih baik daripada kita. Contoh paling mudah, kita ada baby dulu. Siapa yang tahnik baby kita? Saya ada 2-3 Q baby ni. Nak tahnik sebab dah baby dah umur 5-6 bulan. Dia kata kenapa lambat-lambat ni? Ustaz, PKP lah Ustaz. Dulu waktu PKP tengah kuat, itu orang kata tak boleh ni nak apa tahnik ni kan. Sekarang dah boleh. Dah masalah, dah baby dah umur 6-7 bulan. Patutnya awal-awal kan. Jadi kita cari siapa yang tahnikkan baby kita. Kalau saya akan cari orang yang sama level dengan saya ataupun lebih baik daripada saya dari segi kerohanian. Dari segi pangkat dia satu hal, dari segi kerohanian. Yang biasanya dulu sebelum Menteri Agama, Mufti Wilayah, kita cari kat mana ustaz selebriti, ustaz ceramah. Oh, ada kat Bukit Aman ni. Bawa lah baby tu. Kita beritahu penganjurnya ada nak tahnik. Boleh, memang boleh buat. Ambil peluang. Siapa yang tahnik?
orang yang lebih baik daripada kita. Sampai satu masa nanti kita sendiri nak gunting rambut kita, orang yang sama level dengan kita atau orang lebih baik daripada kita, biasanya mutawif kita lah, Ustaz tolong potong rambut saya. Dia akan sampai. Ataupun aku lebih baik daripada orang lain, lagi tu orang semua tak apa juga, gunting rambut kita. Penting selesaikan. Bercukur gunting ni falsafah dia macam sains nature. Setelah kita baca semua memorandum, kontrak, baca okey, saya dah puas hati, kita pun jatuhkan sains. Setelah kita berpuas hati, tawafku kerana-Mu ya Allah, sa'iku kerana-Mu ya Allah. Aku pakai ihram ni bukan senang ni, nak jaga, nak teluruh ni, tapi alhamdulillah berjaya diselamatkan, alhamdulillah. Sekarang ni aku nak sahkan semuanya aku buat kerana-Mu. Lalu kita pun bercukur, bergunting kerana-Mu ya Allah, bukan kerana sebab nanti. Sebab tu Allah Ustaz tak biasa nak botak-botak. Kita orang lelaki kadang-kadang bab botak ni rasa nak ngelak sangat bab botak ni. Sedangkan kita botak, gugurkan rambut kita. Cuba tengok tu, sesuai dengan doa yang kita baca tu. Cuba baca doa yang muka surat 16 atas tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma nasiyati biyadik, faj'al li bikulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah, waghfir li dhanbi ya wasi'al maghfirati, amin. Terjemahan tu saja je tak masuk. Cuba tulis Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar tu tak apalah, kita dah tahu dah. Allahumma, ya Allah. Allahumma tu pun tak apa juga, ya Allah. Hadhihi nasiyati biyadik, inilah ubun-ubunku di tangan kekuasaanmu. Inilah ubun-ubunku. Hadhihi nasiyati biyadik, inilah ubun-ubunku, biyadik, di genggaman kekuasaanmu ya Allah. Faj'al li, jadikanlah rambut ini untukku, faj'al li bikulli sya'ratin nura yaumal qiyamah, jadikanlah untukku rambut yang aku gugur ini cahaya yang menerangiku di hari kiamat. Di alam barzah gelap, di padang mahsyar gelap. Kita nak ada cahaya yang menerangi kita. Bahkan wajah kita bercahaya dek kerana sentiasa berwuduk. Anggota wuduk kita bercahaya. Jadi antara tempat yang akan memberikan cahaya yang sangat hebat ialah rambut-rambut yang pernah kita gugurkan kerana Allah. Pantang je dapat peluang umrah, time gunting je, saya nak ambil sebut harga yang paling mahal Ustaz. Ustaz, apakah sebut harga yang paling mahal Ustaz? Botak. Yes, botak. Jangan teragak-agak lagi. Jom botak. Lah, gunting lah. Teragak-agak tu. Botak je. Ambil rapat. Bukan apa Ustaz, saya bimbang rambut tak tumbuh. La ilaha illallah kan. Tumbuh. Tak tumbuh. InsyaAllah kadang-kadang biasa tumbuh, rambut kita tumbuh. Kerja menumbuhkan rambut, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja memotong, mengerat rambut kerana dan untuk Allah, tu kerja kita. Tuhan uji Allah Ta'ala dah hidup kita ni. Allah Ta'ala uji kita dalam bab memilih. Kalau ini kita ni lelaki, kalau datang lambat sembahyang Jumaat, nak tanya, di mana kita sembahyang Jumaat tadi? Jawapannya tak sembahyang Jumaat. Dah biasa tak sembahyang Jumaat. Sembahyang Zuhur. Allah. Apa hal? Lambat masjid dah pun ni SOP lah, sebab kita mana datang awal lah masjid. Datang lambat memang tak lambat. Tak apalah. Dalam keadaan sekarang ni tak datang lambat sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur, tak apalah. Tapi janganlah nampak gaya dah banyak kali dah sembahyang Zuhur je ni. Datang awal lah sikit. Jumaat seminggu sekali, bukan Jumaat tiap-tiap hari. Kan? Ini maknanya pilihan. Kita ada pilihan untuk pergi haji tahun ni. Tahun lepas ada bayi-bayi kita, saya yakin dah pergi haji dah pun. Betul atau betul? Kenapa dia pergi haji lebih awal? Kenapa? Tak iya jugalah. Kenapa tak pergi lah? Dia mari mikir, tak apalah, masing-masing ada bahagia masing-masing. Dah kira okey dah ni. Jangan tunggu. Ada kawan bayi kita 10 tahun akan datang baru dia pergi haji. Itu kalau dia hidup lagi. Kalau dia meninggal, misal di alam barzah. Ini semua kita diuji atas pilihan. Kita nak pilih. Jadi pilih yang
Ketika dibentangkan kepada kita baik dengan lebih baik, jangan teragak-agak, pilih yang baik, pilih yang lebih baik, jangan teragak-agak. Kecuali ada mudarat tu lain lah kan. Jadi tengok ni, mengerat kuku, mengerat rambut mengerat rambut semasa ihram suatu larangan. Mengerat rambut pada waktunya merupakan satu rukun. Menarik. Kita dah belajar tadi kan, bulu dan rambut haram digugurkan semasa ihram. Namun apabila masuk waktunya, status itu jadi rukun, menjadi pelengkap kepada ibadat haji dan umrah, iaitu menggugurkan rambut. Kalau umrah selepas ibadah sa'i di Bukit Marwah. Cuba tengok tu, kotak tu kan. Slide, minta maaf Ustaz, tadi Mas nak kawal tu payah. Benda yang sama je dalam ni, jadi fokus yang dalam buku ni. Jadi dua benda Ustaz nak jaga tadi. Umrah tu, bilakah bercukur bergunting semasa umrah? Selepas sempurna ibadat tawaf umrah dan sa'i umrah. Di mana lokasinya? Nak gunting di mana Ustaz? Di Bukit Marwah. Seawal di Bukit Marwah. Gunting tak bawa lah Ustaz, kawan-kawan pun tak ada. Saya dengan Omar pergi kedai gunting. Kedai gunting tutup, pergi ke bilik penginapan, gunting di bilik penginapan. Kita gunting rambut kita, ataupun kawan kita gunting rambut kita. Suami isteri saling gunting rambut pun boleh. Adapun jemaah haji kalau bercukur bergunting haji, ada dua tempat. Sama ada di Bumi Mina. Di mana Bumi Mina? Buka muka surat 19. Tengok peta tu. Muka surat 19, peta tu. Jemaah haji akan bergunting di Mina selepas melontar jamrah kubra. Melontar jamrah kubra. Bismillah, Allahu Akbar. Kita melontar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak batu di jamrah kubra. Jemaah pun pergi jauh sikit pun waktu tu bergunting. Mutawi bawa gunting, kongsilah gunting, ataupun mutawi tolong gunting rambut jemaah. Ataupun pilihan yang kedua, jemaah pergi ke kedai gunting di Mina. Setakat ni kedai gunting hanya untuk orang lelaki. Perempuan biasanya gunting sendiri di perkemahan masing-masing. Sikit je gunting untuk orang perempuan. Orang lelaki botakkan rambut dia ataupun bergunting di persekitaran Mina. Itu bergunting bagi ibadah haji. Boleh tengok tu, bergunting pada ibadah haji ada dua situasi. Sama ada di kompleks, di persekitaran kompleks melontar jamrah di Mina, ataupun di perkemahan jemaah, ataupun di Mekah. Di Mekah ni di persekitaran Marwah ataupun kedai gunting, sama macam umrah tadi. Mengerat rambut, poin bawah tu, mengerat rambut dalam ihram dikenakan dam takdir. Dalam keadaan ihram. Poin nombor 2, harga dam untuk sehelai rambut ialah secupak makanan mengenyangkan kepada fakir miskin Mekah. Ustaz, rambut saya gugur satu helai lah di Padang Arafah, saya kena bayar berapa dam? Secupak makanan. Secupak makanan tu apa dia? Secupak makanan yang mengenyangkan, dinilaikan RM5. RM5. Nak tanya jemaah, pengalaman jemaah berbelanja bab makan, berapakah harga makanan nasi dengan lauk, dengan kok dengan air? Berapa ringgit untuk kita kenyang? Pengalaman makan, pergi kedai makan, nasi campur. Jangan kira sekarang, dulu waktu kita masa pelajar dulu. Masa pelajar kan nak jimat kan? Berapa? Silat ikan tu kita kongsi dengan kawan kita. Tapi ikan kita kongsi kan, berapa harga yang kita boleh dapat? Kita tak pernah ingat dulu zaman-zaman belajar dulu berapa ringgit. Sekarang tak pernah. Sekarang yang bajet sana RM18 sana kan, RM20 kan. Dulu masih lagi menarik RM5 mengenyangkan. Masya Allah, tabarakallah. Di sini saya jumpa jemaah, Ustaz kenapa RM5 tak? Saya top up lah RM10. Boleh? Ini bagus. Masuk dalam bab zakat. Kalau kita buat zakat, apa? I kena bayar zakat RM5,000, I top up lah RM10,000. Oh, bagus. Kalau LHDN je ni bagus. Suka sangat LHDN kan. Lagi kita nak lari. Tapi ini bab zakat, bab infak, bab zakat lebih kan. Masya Allah, RM5 secupak makanan yang mengenyangkan. Betapa baiknya fakir miskin Mekah minta, dia Allah Ta'ala tetapkan lah, tapi maknanya fakir miskin just RM5 je.
Masya Allah. Sedangkan kita boleh bagi lebih daripada itu. Kalau kita bagi lebih, itu lebih bagus. Dam takhir takdir adalah dam yang boleh dipilih. Pilihannya ditentu sama ada menyembelih seekor kambing, kita dah cerita dah minggu lepas, atau memberi makan fakir miskin Mekah seramai 6 orang setiap seorang 2 cupak makanan, atau berpuasa 3 hari. Kan? Kalau seekor kambing harga dalam 400 rial. Kalau belanja orang Mekah makan 60 rial. Kalau puasa 3 hari 0 rial. Pilih lah, nanti kita kena pilih. Habis bercukur bergunting, kita pun berdoa, rambut kita pegang botak. Allah Akbar, seronok rambut botak ni, seronok, rasa macam lapang, ringan. Rasa Allah. Kita pun baca doa, Alhamdulillahilladzi, sila, Alhamdulillahilladzi qada anni nusuki atini bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa' li biha darajah waghfir li walil muhallikina wal muqassirina wali jami'il muslimina. Makna dia, Alhamdulillahilladzi, segala puja dan puji untukmu ya Allah, alladzi, yang qada anni nusuki, membantuku, menolongku, menyelesaikan ibadah haji dan umrahku. Atini, kurniakanlah untukku, bikulli sya'ratin, setiap rambut yang gugur ini, hasanah, kebaikan yang banyak, wamhu anni biha sayyi'ah, hapuskan dariku dosa-dosa, warfa' li biha darajah, angkatkan aku darjat kedudukan, waghfir li, ampunkanlah aku, walil muhallikin, juga orang yang bercukur, wal muqassirin, juga orang yang bergunting, wali jamil il muslimin, dan sekalian orang Islam. Antara kesedihan bila haji tak ada ialah kita yang tak pergi haji tak dapat doa dari orang yang pergi haji. Ustaz ulang balik macam menariknya. Antara kesedihan bila haji tak ada, betul tahun lepas kan haji tak ada lah tu, kurang orang sikit tu. Rugi kita yang tak pergi haji, sebab orang yang tak pergi haji akan didoakan oleh orang yang pergi haji sebenarnya. Contoh ni, kena pula yang pergi haji tu abang kita, kakak kita, mak ayah kita, kawan baik kita. Macam kita WhatsApp dengan kan, Kak Ana tu, Kak Padang Rafah, jangan lupa doakan saya tau. Nanti you balik air belanja tu, kita kawan kita kata, I sebut nama you Kak Padang. Seronok kita. Orang kita tolong doa kita, kawan kita, keluarga kita pergi haji, jiran kita pergi haji, kita tolong, kita WhatsApp, tak apa, you punya rumah I tengok pagi petang, I tengok, atau kucing you I tolong bagi, tapi you jangan lupa doakan I. Allah dia. Tiba-tiba tahun lepas tak pernah. Jadi rugi sebenarnya kita yang tak pergi. Orang yang pergi haji untung, orang yang tak pergi haji pun untung. Saling doa, mendoakan. Okey, itu berkaitan dengan muka surat 18. Boleh tengok tu muka surat 18. Pada umrah step by step tu, bila masuk je ibadat haji, masuk senang saja masuk muka surat 19 tu. Ibadat haji Ustaz dah sebut dulu, kita ada 6 hari. Haji ada 6 hari. Tahun ni lah sebenarnya kami mengajar haji pun sedang menunggu-nunggu keajaiban haji pada tahun ni. Bagaimana haji yang selama ni orang banyak komplain, kenapa lama sangat 40 hari. Mak saya pergi haji 56 hari lah Ustaz, lamanya, tak boleh ke buat haji ringkas-ringkas? Sebenarnya haji 6 hari je. Haji hanya 6 hari saja. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 hari bulan Zulhijjah, 9 hari bulan Zulhijjah. 8 hari bulan Zulhijjah dikenali sebagai hari Tarwiyah, nickname dia. Ni tak apalah kan, nickname. 9 hari bulan Zulhijjah, hari wukuf. 10 hari bulan Zulhijjah, hari Aidil Adha. 11 hari bulan Zulhijjah, tasyrik pertama. 12 hari bulan Zulhijjah, tasyrik kedua. 13 hari bulan Zulhijjah, tasyrik ketiga. Haji berlangsung pada hari ini saja. Tapi memanglah kita fahamlah isu yang berbangkit ialah isu pergerakan jemaah haji. Mana boleh kapal terbang pada 7 hari bulan Zulhijjah
kapal terbang serentak seluruh dunia nak masuk. Tak boleh lah. Itu kapal terbang pun dah ada gili-gili juga. Dia ada mesyuarat pula di kalangan tabung haji, nak kena mesyuarat dengan tabung haji Indonesia, nak mesyuarat gili-gili. Jadi keluar masuk hotel pun jemaah ni keluar dia, yang itu yang jadi penerbangan awal, penerbangan akhir tu. Itu sebenarnya menarik isu tu. Macam mana nak susun pergerakan jemaah haji. Betul Malaysia dapat kota tambahan. Tapi sebenarnya nak susun jemaah haji, dia macam mana first come in, first come out. Nak masuk tu, jemaah haji duduk dekat Madinah berapa hari selama ni? Contohnya 7 malam. Jadi keluar 7 malam, jemaah lain masuk, susun kat Mekah pula susun. Satu benda yang bukan mudah. Pergerakan jemaah haji, nak pula kolaborasi dengan pihak berkuasa tempatan, nak berkolaborasi dengan jemaah Indonesia, jemaah nanti nak masuk ke Padang Arafah ni. Kemah di Arafah macam mana, kemah di Mina macam mana. Ini lebih kritikal sebab serentak yang ni. Berada di Mekah tak apa, Mekah ada banyak hotel. Ada hotel dekat, hotel jauh. Hotel dekat yang mahal tu berebut-rebut juga. Kadang orang jemaah berbisnes, I boleh bayar. Dia bukan masalah bayar, hotel dah penuh. Hotel dah penuh kan. Kita ingat orang Malaysia je ke yang kaya-kaya yang boleh bayar ratus ribu. Negara lain pun ada orang kaya juga. Saya masih ingat waktu saya jaga jemaah VIP Malaysia. VIP Malaysia tu ada dalam VIP yang betul-betul VIP Malaysia setiap tahun yang sebelum pandemik ni, jumlahnya adalah dalam 200 jemaah. Kita ingat kita dah hebat lah tu. Tapi bila berdepan dengan Indonesia pun ada je orang kaya dia juga. Orang kaya dia yang bayar haji yang lebih kurang sama dekat 1,000 orang. Ambil kau kan. Orang kaya Malaysia, orang kaya Indonesia. Apa ni? Tu belum orang kaya Dubai lagi, orang Arab lagi. Kata tak habis lah nak main orang kaya ni. Jom kita jadi orang kaya kat akhirat, senang kan. Kat dunia ni tak habis. Ingat kita kaya, ada orang lebih kaya lagi. Habis macam tu lah. Dengki, belum cerita berdengki lagi. Dengki, kita tak berapa kaya ni dah berdengki dah. Kan, sama-sama jual nasi lemak, buka lah dah. Tak sempat nak kaya dua-dua tu. Mati macam tu je, bermusuh-musuhan macam tu je. Itulah nasib dia. Namun kalau kita berebut-rebut mendapatkan darjat di sisi Allah SWT, Allah Ta'ala angkatkan kedudukan kita. Macam contoh dalam majlis ini, tak semestinya bercakap lebih mulia. Saya yakin yang duduk ni yang lebih mulia daripada yang bercakap. Masya Allah. Ini merupakan satu rahsia Allah Ta'ala Maha Adil. Keikhlasan kita, mujahadah kita. Kita ada mak ayah kita yang kita santuni, kita ada ahli keluarga yang kita santuni. Mungkin ada di kalangan kita ada takdir yang mana dia bersabar, dia bersyukur, Allah Ta'ala angkatkan kedudukan dia. Jadi Alhamdulillah, cuba tengok ni 8 hari bulan Zulhijjah. Ustaz, 8 hari bulan Zulhijjah saya dah buat umrah. Okey, siapa yang dah buat umrah sebelum dia masuk haji 8 hari bulan, haji dia haji tamattu'. Ustaz, saya dah buat umrah sekali, saya nak start haji ni 8 hari bulan Zulhijjah, saya nak naik haji. Saya haji apa? Haji tamattu'. Siapa yang buat umrah dulu kemudian buat haji tamattu'. Soalan lagi, Ustaz, saya penerbangan akhir lah, saya tak sempat buat umrah. Tabung haji jadualkan saya 7 hari bulan, pap dah 8 dah. Saya nak buat haji apa? Haji ifrad. Buat haji dulu, lepas habis haji, nanti jika ada peluang baru buat umrah. Namanya haji ifrad. Soalan lagi yang ketiga, Ustaz, saya nak buat serentak haji dengan umrah, boleh tak? Boleh. Apa nama haji tu? Haji Qiran. Macam mana niat dia? Sahaja aku, ikut Ustaz, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah, dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Boleh ke Ustaz? Boleh. Apa masalah dia? Boleh. Dari segi amalan dia macam mana? Dari segi amalan dia, buat je haji. Bila habis haji, dalam haji ada umrah. Sekian dimaklumkan. Tak ada ekstra apa, nak tak ada. Buat je haji. Yang kita belajar ni, dalam haji itu ada umrah berdasarkan dengan niat kita. Follow je ni, follow je. 8 hari bulan nak buat apa? Tu dia. Amalan sunat sebelum ihram, niat ihram haji, berniat ihram di mikat, jaga 13 larangan ihram, naik bas pergi ke Padang Arafah. Sampai Padang Arafah, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, zikir, subhanallah walhamdulillah, takbir, Allahu akbar, bertakbir. 9 hari bulan Zulhijjah berwukuf di Padang Arafah. 10 hari bulan Zulhijjah berada di Muzdalifah. Tengok tu peta tu Muzdalifah kan. Daripada Mekah kita pergi ke Padang Arafah.
Arafah wukuf. Wukuf, dah habis wukuf, contoh sekarang ni kita wukuf. Sekarang ni kita sedang wukuf. Malam ni kita akan pergi ke Muzdalifah. Esok pagi-pagi kita dah berada di Mina. Mudah nak faham? Contoh sekarang ni kita sedang berwukuf. Kalau kita sedang berwukuf 9 hari bulan Zulhijjah. Ustaz, kita orang wukuf ni sampai pukul apa? Sampai maghrib. Dah lepas maghrib, semayang maghrib dengan isyak. Lepas maghrib isyak nak pergi mana? Tunggu bas, tabung haji akan bawa pergi ke Muzdalifah. Pukul apa Ustaz? Pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 ada kat Padang Muzdalifah. Nak buat apa? Bertalbiah, berzikir, berdoa, bermabit. Dan Ustaz, besok pagi tuan-tuan dan puan-puan jemaah haji berada di Mina. Pergerakan kita orang semua apa? Menaiki bas kan. Tapi Ustaz, saya tak nak lah, saya nak jalan kaki. Ada kes jemaah berjalan kaki, ada jemaah berjalan kaki, tapi tabung haji tak galakkan sebab takut berlaku sebab kalau naik bas, dalam bas ada petugas haji, ada petugas kesihatan. Kalau ada sakit jantung apa ke, kita ada tim. Tapi kalau berjalan kaki bersama jemaah haji negara lain secara open di jalan di padang pasir tu, berlaku apa-apa kita tak tahu. Tahu-tahu dah masuk hospital dah. Jadi itu cara bagaimana pihak kerajaan Malaysia pengalaman lepas dengan tabung haji KKM untuk menyantuni jemaah haji negara kita. Hatta package pun, package muassasah yang kita bayar muassasah tu dah bayar dah sekali dengan bas, tak perlu bayar yang lain pula kat sana. Okey, 9 hari bulan Zulhijjah tu dia bertalbiah, berzikir, berwukuf. Macam contoh sekarang ni lah berwukuf, kita duduk diam-diam ni. Wukuf ni bila masuk dia? Waktu zuhur tadi. Waktu zuhur tadi kita mula-mula sekali kita akan dengar khutbah Arafah. Lepas tu kita akan sembahyang zuhur. Sana tak ada sembahyang, sana sembahyang zuhur lah, sembahyang zuhur 4 rakaat jamak dengan sembahyang asar 4 rakaat. Lepas habis sembahyang tu ada zikir Arafah secara official dipimpin oleh guru agama mutawif. Lepas tu habis sejam berikutnya jemaah akan berwukuf secara personally sehingga terbenam matahari 9 hari bulan Zulhijjah. Contohnya hari ini. Ustaz, rumah saya tak boleh sembahyang. Yang tak bolehnya sembahyang, ada pun zikir, doa, munajat, talbiah on, selawat on. Sampai okey Ustaz, dah ukur dah malam dah sembahyang maghrib isyak. Okey, tunggu tabung haji akan umumkan naik bas pergi ke Muzdalifah. Ustaz, kita orang dah bermabit dah 2 pagi dah tunggu bas untuk bergerak masuk ke Mina. Sampai Mina jangan lupa waktu kat Muzdalifah kutip anak batu. Untuk apa Ustaz tu dia? Untuk melontar jamrah kubra 7 anak batu. 7 tu apa? 7 anak batu. Ustaz, saya terlupa kutip dekat Muzdalifah. Ambil batu di Mina. Ustaz, saya takut terlupalah di Arafah terlupa. Saya nak kutip awal-awal di Parlimen Batu. Saya tinggal di Kampung Batu, Parlimen Batu. Boleh tak? Tak payahlah. Hukumnya makruh mengutip batu di tanah air untuk dibawa ke tanah suci. Hukumnya makruh. Makruh maksudnya dibenci. Tak payahlah kutip batu di Muzdalifah. Setakat ni tidak ada orang mengadu batu habis di Muzdalifah. Tak. Patut tak ada. Menarik kalau kita fikir secara akal. Jamaah haji ada 5 juta. Seorang jemaah haji memerlukan 70 anak batu. Cuba teka berapa jumlah batu yang telah digunakan. 5 juta jemaah haji. Seorang jemaah haji memerlukan untuk settle dia punya haji dia 70 anak batu. Berapa anak batu yang telah digunakan setiap tahun? Kira. Silap-silap bukit pun boleh jadi bukit. Bukit hilang. Berapa kali haji dia hilang bukit. Tapi tak jadi, Masya Allah. Kadang kita fikir lah benda-benda tak boleh nak fikir akal dengan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala batu, pasir, gunung, ganang, bukit, bukan ni Allah Ta'ala punya kerja lah. Masya Allah. Kita benda tu di beyond lah, Masya Allah. Okey, lepas bergunting melontar tu dia bercukur, bergunting, tahallul awal. Apa maksud tahallul awal tu? Kolom nombor 10 tu. Tahallul awal tu 10 larangan ihram terlerai berbaki 3. 10 larangan ihram terlerai berbaki 3. So jemaah haji boleh memakai pakaian biasa. Bilakah jemaah haji boleh memakai pakaian biasa?
apabila tahallul awal. Itu tahallul awal tu. Kemudian jemaah pun bermabit malam 11. Di mana? Di Mina. Tengok peta bawah tu. Di Mina. Kita akan berada di Mina 4 hari 3 malam. Kita akan berada di Mina 4 hari 3 malam. Hari yang ke-10 1, hari yang ke-11 2, hari yang ke-13 12, 3, hari yang ke-13 4. 4 hari 3 malam. Malam 11, malam 12 dan malam 13. Kita berada di Mina. Nama lain Mina, Muna. Dia eja Mina dalam bahasa Arab mim, nun, ya tak ada titik. Kalau Mina, mim baris bawah, Mina, nun baris atas. Kalau Muna, mim baris depan, nun baris atas, Muna. Nama-nama Muna ni ambil pada Mina. Muna, Mina, tempat yang sama. Di manakah letaknya Mina? Sebelah Mekah, sebelah Muzdalifah. Muna, tempat yang sama. Nama yang berbeza, tempat yang sama. Tengok hari yang ke-11, 12, 13. Hari yang ke-11, 12, 13 jamaah haji sudah lelaki tidak lagi memakai pakaian ihram. Mereka sudah tahallul awal. Namun masih lagi berbaki 3 larangan ihram yang melibatkan hubungan suami isteri, hubungan lelaki dan perempuan. Tidak boleh berkahwin. Tidak boleh berhubung antara suami dan isteri. Yang ada ialah fokus kepada penghayatan baki rukun dan wajib haji. Pada 11 hari bulan Zulhijjah, bayangkan hari ni 11 hari bulan Zulhijjah, pagi-pagi nak buat apa? Jamaah haji akan berada di Mina dan akan bersiap sedia melontar ke 3 jamrah. 7 campur 7 campur 7. Itu maksud apa? Saya nak gambarkan macam ni. Okey, ini perkemahan Mina. Daripada perkemahan Mina nak pergi ke melontar. Ni melontar. Jamrah yang pertama, jamrah sughra. Jamrah yang kedua, jamrah wusta. Jamrah yang ketiga, jamrah kubra. Jadi tengok tu kolom 11, 12, 13 lebih kurang sama ya. Sampai saja di jamrah yang mula-mula 7 anak batu. Bismillah, Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Jalan. Bismillah, Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Jalan. Jamrah terakhir. Bismillah, Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pada hari yang ke-11. Itu maksud dia 7 campur 7 campur 7. 7 yang pertama jamrah sughra. 7 yang kedua jamrah wusta. 7 yang ketiga jamrah kubra ataupun nama lamanya Jamratul Aqabah. Macam mana cara nak berzikir? Cuba ikut takbir raya. Menarik takbir raya ni dia ada 7 layer. Okey, cuba ikut Ustaz takbir raya. Ke dah lupa dah takbir raya? Dah lama tak raya dah. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. La ilaha illallah. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Walillahil hamd. Berapa? 7. Memang dalam kitab-kitab kuning untuk guru kita, takbir raya tu kita boleh jadikan zikir yang mengiringi 7 anak batu yang dilontar masuk ke jamrah. Ustaz, apa falsafah melontar? Falsafah melontar mengingatkan kita kisah 3 beranak on the way nak melakukan ibadah kurban, diganggu oleh iblis dan syaitan. Ada riwayat kata diganggu pada 3 lokasi. Ada riwayat kata diganggu pada 3 tokoh. Syaitan datang dekat Ismail, syaitan alaihissalam, syaitan datang kepada Hajar, syaitan datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu apa tindakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Hajar? Pergi terajang balik ke? Dilempar dengan batu. Jadi sejarah penentangan, kita kena lawan iblis syaitan. Sekarang iblis syaitan kita tak lawan lah dengan batu kan, tapi kita lawan dengan mujahadah.
Siapa kat sini tak pernah kena bisik dengan syaitan iblis? Cuba angkat tangan. Ustaz, saya dekat PDRM ni Ustaz, sejak bertugas PDRM ni saya yang bisik syaitan Ustaz, bukan syaitan. Oh, hebat dengan kita ni dua je lah. Bila syaitan bagi kita option tu, sama ada kita tahu syaitan, kita pun lawan, mujahadah, astagfirullahalazim, ataupun tenggelam kan. Jadi sepatutnya digambarkan, Nabi ajar waktu tengah sembahyang, tempat yang paling kita diganggu syaitan sembahyang. Tengah sembahyang diganggu kita tu sampai lupa rakaat, sampai lupa baca Fatihah ke belum, tayat akhir ke belum. Allah, sampai tahap tu diganggu. Kalau sujud tu, ini sujud pertama ke sujud kedua, oh ya Allah, dia boleh pergi sampai tahap tu. Tak khusyuk tu biasalah, tak khusyuk tu biasa. Ini sampai rakaat lupa. Masya Allah. Waktu tu kalau kita sedar, Nabi kata jika kita perasan kita diganggu oleh iblis, kita kena ludah. Disebut perkataan lah, sebenarnya bukan ludah, macam kita macam ke tepi sikit, ke kiri sikit, kita macam hembus 3 kali, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampai Nabi beri option. Ustaz, saya tak pernah buat. Maknanya dia ada 2 keadaan lah. Tak pernah buat, maknanya kita tak pernah diganggu oleh syaitan, ataupun syaitan ganggu kita, kita buat tak tahu je. Eloklah sangat. Aku ni hilang kunci kereta, tengah sembahyang ni jumpalah kat mana letaknya. Banyak benda yang boleh selesai dalam sembahyang. Elok juga ni sembahyang rupanya. Macam-macam. Siapa yang pernah bekerja dalam bidang-bidang idea macam-macam timbul lepas sembahyang. Bagus juga sembahyang ni. Padahal kita dah terbarai dah. Tu syaitan masuk. Itu banyak berlaku. Jadi syaitan ni ditentang dalam ibadah haji, digambarkan dalam bentuk melontar. Jadi ada 3 lokasi jamrah. Jamrah Sughra, hari yang ke-11, 7, 7, 7. Selesai hari yang ke-11. Balik dekat kemah. Besok hari yang ke-12, 7. Batu lain lah, jangan cari batu yang sama pula. 7, 7, 7. Balik ke kemah. Hari yang ke-13, hari terakhir, 7, 7, 7. Cuba campur. Berapa semua dah? Hari yang ke-11, 7, 7, 7, 21. Hari yang ke-12, 7, 7, 7, 21. Next. Hari yang ke-13, 7, 7, 7, 21. Berapa? 21 kali 3. Berapa? 40, 63. Campur yang mula-mula sekali, yang 10 hari bulan tu kan ada 7 tu. Yang mula-mula tu 7. Berapa campur semua? Campur 70. Jadi semua jumlahnya 70 anak. 70 anak batu. Itulah jumlah batu yang dilemparkan oleh jemaah haji. Boleh tanya kawan-kawan kita yang dah pernah pergi haji bab-bab melontar ni. Selesai kita melontar jamrah, maka kita balik ke Mekah. Cuba tengok tu, kita balik ke Mekah untuk buat tawaf haji. Ini tawaf haji tak payah pakai ihram dah waktu ni. Kita yang lelaki tak payah pakai ihram, kita pakai baju biasa yang kita pakai ni kan, kerja Melayu ke jubah ke. Kita buat tawaf haji. Nama lain tawaf haji adalah tawaf ifadah. Sama macam tawaf yang kita bincang tadi. Lepas tu kita buat sa'i haji. Lepas tu habis saja sa'i haji, 3 larangan ihram yang berbaki tadi terlerai. Maka tahallul sani, selesailah ibadah haji kita. Maksudnya apa? Yang belum kahwin boleh kahwin kan. Hubungan suami isteri dah boleh dah balik, sebab dah selesai ibadah haji. Macam ibadah puasa lah. Siang hari di bulan puasa tidak boleh ada hubungan suami isteri. Kalau ada, jadi apa? Kalau buat dengan sengaja, hukumnya berdosa, kena bayar kafarah. Apa kafarah hubungan suami isteri dalam bulan puasa siang hari? Siapa tahu? Kafarah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, dalam bab kafarah hubungan suami isteri dalam siang hari dalam bulan puasa. Hati-hati. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jadi apa yang kita sebut tadi, rukun haji di sebelah sini, rukun haji
wajib haji. Jadi untuk haji boleh buat macam ni. Cuba tengok tangan Ustaz. 6 rukun, 6 wajib. 6 rukun, 6 wajib. Tadi umrah 5-2 umrah. Kalau haji 6 rukun, 6 wajib. 6 rukun, niat haji, tawaf haji, sa'i haji, niat haji, wukuf di Arafah, tawaf haji, sa'i haji, bercukur bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Ini rukun haji. Wajib haji, niat haji di mikat, meninggalkan 13 larangan ihram, mabit di Muzdalifah, melontar jamrah kubra, mabit Mina 11, 12, 13, melontar ke 3 jamrah di Mina. Ini wajib haji. Rukun haji yang 6 campur wajib haji yang 6. So ada 12 amalan haji. Sebutkan 12 amalan haji. 6 yang pertama adalah rukun, 6 yang kedua adalah wajib. 6 rukun, 6 wajib, 13 larangan ihram. Umrah 5, 2, 13. Haji 6, 13. Umrah 5, 2, 13. Haji 6, 13. Sekian dulu. Wallahualam. Faham ke tak lebih faham? Oh, Ustaz untung lah Ustaz, tak payah nak catat nota lah Ustaz. Betul, dah ada nota kat sini, tak payah catat, tengok je lah, tinggal lawan mengantuk je lah. Tapi tak boleh nak sandar kan, dia tak berapa selesa. So kalau ada meja tu boleh lah, dia tak. Wallahualam. Jadi tuan-tuan boleh baca buku kecil ni, ada buku kecil tu saling melengkapi, dan mudah-mudahan boleh membantu kefahaman tentang haji kita, insya-Allah. Ini pertemuan akan datang kita akan detailkan lagi berkaitan dengan Mina. Kita akan detail berkaitan dengan aktiviti melontar dan bermabit di Mina. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam wa ala tilawatil Quran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah.